Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal kafiruna, dan ada pun bermula mereka-mereka yang kafir. Siapa mereka-mereka yang kafir ni? Minal insi, daripada kalangan manusia, wal jinni, dan daripada kalangan puak-puak jin. Ayil ladzina matu, mana-mana saja orang yang mati mereka itu alal kufri, di atas kekufuran. Wa in, dan jika sekalipun asyu, hiduplah mereka itu tula umrihim, sepanjang umur-umur mereka itu alal imani, sekalipun sepanjang umur dia tu dia hidup dalam keadaan mukmin, tiba-tibanya mati mereka itu di atas kekufuran. Fa finnari khaliduna, maka di dalam api neraka kekalah mereka itu. Wal iyazu billahi min zalik. Sunat bila kita sebut api neraka ni, kita minta berlindung dengan Allah Taala. Fala yazaluna, maka senantiasalah fiha, di dalamnya, di dalam api neraka, mu'adzabina, diazab mereka itu, imma bil hayati, tu ada kalanya dengan ular, au bil aqaribi, atau dengan kala jeking, au bid darbi, atau dengan pukulan, au bi ghairi zalika, atau lain daripada demikian itu. Ikutlah apa sahaja bentuk penyiksaan di dalam api neraka, maka orang kafir di kalangan manusia dengan jin kekal selama-lamanya menghadapi siksaan di dalam api neraka. Walhasilu, dan kesimpulannya dia kata, annan nasah, bahawa bermula manusia itu ala kismaini, di atas dua bahagian. Mana? Mukminun wa kafirun lah. Mukminin wa kafirin. Tu dua bahagian mana? Iaitu satu bahagiannya orang mukmin, wa kafirin, dan orang kafir. Fal kafiru, maka bermula orang kafir itu mukhalladun finnari, kekal di dalam api neraka. Wal mu'minu, dan bermula orang mukmin itu pula ala kismaini, di atas dua bahagian. Jadi orang mukmin ni pula ada dua bahagian. Jadi manusia sekalian ni ada dua bahagian. Mana? Orang mukmin, orang kafir, dua tu. Maka orang kafir tak usah bercara lah, kekal dalam api neraka dah, tak usah bercakap apa dah. Wal mu'minu, orang mukmin ni pula ala kismaini, atas dua bahagian juga. Mana pertamanya ta'i'in wa 'asih. Pertamanya ta'i'un, orang yang taat, orang mukmin yang taat, wa 'asin, dan orang mukmin yang bermaksiat pada Allah. Fa ta'i'u, maka bermula orang yang taat pada Allah, yakni orang yang mukmin yang taat pada Allah, fil jannati, dalam syurga, adalah ia di dalam syurga, gitulah. Wal 'asi, dan orang maksiat pula. Wal 'asiyu, bermula orang maksiat pada Allah. Ini orang mukmin tapi bermaksiat pada Allah, ala kismaini, atas dua bahagian pula. Tu kalau buat gambar raja tu comel jadi. Ya, manusia dua bahagian. Mana? Mukmin, kafir. Kafir secara dah lah, pakai senyap situ, kekal api neraka. Mukmin tu pula taat maksiat. Ni dalam syurga, senyap situ dah. Hak maksiat ni pula dua bahagian pula. Ni kismaini, ala kismaini, dua bahagian. Mana? Taibin wa ghairu taibin, atau taibun wa ghairu taibin. Orang mukmin yang bermaksiat tapi taubat. Wa ghairu taibin, dan tidak bertaubat pada Allah. Tak sempat taubat. Dia beriman dengan Allah, kaki maksiat, mati mengejut tengah buat maksiat tu, pak mati dah. Tak ada nak taubat, tak sempat bertaubat. Tadi orang mukmin tu dia sempat bertaubat lah. Tak ada hal lah tu. Fataibu fil jannati, maka bermula orang bertaubat pada Allah tu adalah ia dalam syurga. Itu kerana at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu lah.
Orang mukmin yang bertaubat, at-taibu minaz zambi, orang mukmin yang bertaubat daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti mereka yang tidak ada dosa baginya. Sebab tu kita tu jangan perik, jangan lambat, jangan tangguh bertaubat. Taubat sama-sama. Nah, tu jatuh maksiat taubat segera. Jangan duk tangguh-tangguh. Kalau mati je celah tu fil jannati la syurga. Wa ghairu taibi, dan yang tidak sempat bertaubat fi masyiatillahi. Itu ingat baik tu. Orang mukmin kaki maksiat tiba-tiba mati tak sempat bertaubat. Neraka tu kah? Tak. Fi masyiatillah, adalah ia tu di dalam kehendak Allah Taala lah. Serah pada ketentuan Allah Taala. Jangan kita tengok orang mukmin yang kaki maksiat mati tiba-tiba kata, neraka dah menata ni. Jangan. Jangan lagu tu. Nah, itu bukan ahli sunnah tu. Tu ahli punah tu. Nah. Jangan buat gitu abedeng. Nah, bukan abedeng tauhid lah orang panggil kat lagi. Nah, orang panggil abedeng neraka pula kat lagi ni. Jangan gitu abedeng dah. Wala iyadu billah. Tengok orang kaki maksiat mati tak sempat taubat. Jangan duk kata neraka tu jangan. Tak sempat taubat abedeng. Dalam ketentuan Allah Taala lagi. Itu kerana dia mukmin. Lagu mana dalam ketentuan Allah, insya'a, jika kehendaki oleh Allah, afa'anhu, dimaah daripadanya. Yang ni dimaaf daripada dosanya ghairu ta'id tadi, yang tak sempat taubat. Bila dah dimaaf oleh Allah Taala, wa adkhalahul jannata, dipermasuk akan dia akan syurga lah. Masuk dalam syurga tak ada apa. Allah Taala masuk dalam syurga. Allah Taala mempermasukkan orang yang mati, orang mukmin yang mati bermaksiat pada Allah, tidak sempat bertaubat tadi tu, bi fadlihi wa karamihi, dengan limpah kurnianya dan kemuliaannya Allah Taala. Tu kan apa? Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu wana ya boleh di Allah Taala nak maaf tu. Bi barakatil imani, dengan sebab berkat keimanan dia. Wa taati, dan ketaatan dia ada jugalah dia buat taat mana-mana, okey. Tak boleh kita, sebab tu kita tak boleh pelekeh. Jangan pelekeh ketaatan orang walaupun sikit. Tu dia sumber sikit je seria. Khianat ni. Jangan. Mana tahu seria tu je hak dia milik. Tu je orang panggil harta dia. Kita tak tahu. Ataupun nyapu-nyapu siapa ya, jangan. Tu benda-benda kecil gitu, taat gitu. Kadang-kadang kita tu nampak lekeh, tapi di sisi Allah tidak lekeh. Tu boleh jadi kerana tu Allah Taala Allah Taala masuk dalam syurga hamba yang bermaksiat tak sempat taubat tadi, boleh jadi. Ataupun kerana dia ni kasih kat ulama, banyak kan. Kalau kita baca-baca lah kisah-kisah orang wali-wali kan, banyak kan. Kaki maksiat tapi selawat tak pernah tinggal, ada. Kasih ke Nabi tu sangat-sangat. Boleh Rabiul Awal berhenti maksiat, cuti dia ni. Belanja orang makan, kenapa? Kasih kepada Nabi SAW, sempurna bulan kelahiran Nabi. Nabi syafaat boleh, tak ada apa. Tu. Atau hijriahnya apa? Sedekah orang sama. Bangun-bangun pagi orang tengok, ada dah nasib buku depan rumah. Siapa tak tahu? Padahal dia lah kaki maksiat kuat kali, pala pengak dalam kampung tu ni. Macam-macam cerita lah. Dari sebab tu Allah Ta'ala maaf ke dia, permasukkan dia dalam syurga. Dengan sebab apa? Berkat iman dia ke, wa ta'ati, atau ketaatan dia hak mana-mana, Allah Ta'ala tengok lah. Au bi syafaati, atau dengan sebab syafaat. Syafaat siapa? Ba'di akhyari, daripada sebahagian orang-orang yang baik-baik lah. Wa insya'a, dan jika kehendaki oleh Allah, azabahu, Allah Ta'ala azab. Wa insya'a ni atas berkata insya'a afa tadi. Dan jika Allah Ta'ala kehendaki lagu mana? Tadi duk menyata kata ghairu ta'id tu fi masyiatillah, di dalam kehendaki oleh Allah, dalam ketentuan Allah Ta'ala, ikut kehendak Allah Ta'ala nak lagu mana. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala kehendak juga, azabahu, Allah Ta'ala memperazabkan akan dia. Tapi Allah Ta'ala azab tu biqadri zambihi, dengan sekadar dosa dia lah. Sagiran, hal kadang kecil ke dosa tu, kana ada ia, au kabiran, atau dosa tu besar ke ada ia. Summa akhiru amrihi, kemudian akhir daripada pekerjaannya orang mukmin yang bermaksiat tidak sempat taubat tadi, kalau kehendak oleh Allah Ta'ala tidak ampun, diazab dalam api neraka pun, akhir pekerjaannya al-jannatu ialah syurga. Fala yakhludu finnari, maka tidak kekal ia dalam api neraka. Habis situ.
Wala tafnal jannatu, dan tidak binasalah ahli syurga. Wahia, dan ia syurga tu sab'atun, ada 7. Firdausun, satunya Firdaus. Summa Aden, kemudian syurga Aden. Summa Adenun, syurga Aden. Summa apa tu? Khuldun. Syurga khuld. Summa na'imun, kemudian syurga na'im. Summa ma'wa, kemudian syurga ma'wa. Summa darussalami, kemudian syurga nama darussalam. Summa darul jalali, kemudian syurga nama darul jalal. Wa kulluha, dan tiap-tiap daripada 7 syurga tadi tu, muttasilatun, berhubunglah ia bimaqami sahibil wasilati, dengan kedudukan tuan yang empunya perantaraan. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua syurga tu berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Liyatana ama, supaya bernikmat-nikmatlah ahlul jannati, oleh ahli syurga. Nikmat apa? Bimusyahadatihi, dengan dapat musyahadah, memandang akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tu dapat pandang Nabi pun nikmat besar? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yazharu lahum, nyatalah akan mereka itu ahli syurga, minha, daripada jannah. Fahiyya, maka ia musyahadah tu musyriqatun, mencerah ala ahli jannati, di atas ahli syurga. Bandingannya kama anna syamsa, seperti mana barang bahawasanya matahari itu musyriqatun ala ahli dunya, mempercahayakan, mencerahkan di atas ahli dunia. Habis itu. Wan naru, dan bermula neraka pula, wa tabaqatuha, macam itu. Wa tabaqatuha, dan tabaqanya orang panggil tingkatan-tingkatannya neraka. Sab'un ila 7. A'laha, hak paling tinggi sekali, hak atas sekali, neraka hak paling atas sekali, jahannamu, ila neraka jahannam. Wahia, neraka jahannam ni li'usatil mu'minina, untuk orang-orang yang bermaksiat di kalangan orang yang beriman pada Allah. Summa, kemudian neraka lazah. Tu neraka nama lazah. Dia modok nego lazah dulu ya lah tu. Summa lazah. Neraka lazah. Neraka lazah ni lil Yahudi, untuk orang Yahudi. Summa al-hutamah tu, kemudian neraka hutamah. Neraka hutamah ni lin nasara, untuk orang Kristian. Summa sa'iru, kemudian neraka sa'ir ni lis-sabiina, untuk puak-puak sabiin. Sabiin ni ahli-ahli nujung lah, punya sembah bitai. Itu orang panggil sabiin. Wahum, dan mereka itu sabiun, firqatun minal yahudi, ilah satu puak daripada puak Yahudi. Summa saqaru, kemudian neraka saqar. Neraka saqar ni lil majusi, untuk puak-puak majusi. Summal jahimu, kemudian neraka jahim pula ni li'abadatil asnami, kepada mereka yang menyembah berhala-berhala. Summal hawiyatu, kemudian neraka hawiyah. Neraka hawiyah ni lil munafiqina, untuk puak-puak munafik. Hak paling rendah sekali lah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Habis. Wala, dan tidak menasa juga. Wala ni atas pada kata la tadi lagi lah. Wala tafna tadi. Tu atas itu lagi tu. Atas pada kata al-jannatu lah. Wala ahluhuma, dan tidak menasalah ahli bagi kedua-duanya. Mana? Ahli bagi syurga dan neraka. Penduduk lah mana ahli sini. Mana penduduk bagi syurga dan neraka. Tu isi. Isi orang panggil penghuni bagi syurga dan neraka ni pun tidak menasa juga. Mana ahli dia tu? Bayan dia minal huril aini, daripada anak-anak bidadari. Wal wildani tu bukan wal, ada alih tak? Wildani ada alih? Tak ada. Kalau tak ada tu betul. Ada tu buat. Bukan wal ada ni, bukan. Wal wildani. Buai alih hak pertama lepas waw tu. Buai. Kalau ada alih hak. Minal huril aini, daripada anak-anak bidadari. Wal wildani. Wildani maknanya budak-budak pelayan. Budak-budak yatim hak melayan dari syurga. Wa khazanatil jannati, dan penjaga syurga. Wa malaikatil azabi, dan malaikat yang mengazab ke orang ahli neraka. Wal aqaribi, dan segala kala-kala jeking lah. Wal hayati, dan segala ula-ula. Wa qala syubra syarbiniyu.
atau Syurbiniyu boleh baca dua lah. Syarbiniyu boleh, Syurbini pun boleh. Khatib Syurbini. Wa qala Syurbiniyu, telah berkata oleh Syekh Khatib Syurbini, dia kata tu naklan hal keadaan menakalkan anin Nasafi, daripada Imam Nasafi. Imam Nasafi. Dia kata mana? Sab'atun bermula 7 perkara la tafna, tidak menasa lah ia. Mana 7 perkara yang tidak menasa? Al-arsyu, pertamanya arash, wal kursiyu, keduanya kursi, wal lauhu, dan ketiganya lauh, wal qalamu, yang keempatnya ialah qalam, wal jannatu, yang kelimanya syurga, wal naru, dan yang keenam yang keenamnya neraka, bi ahlihima, dengan ahli kedua-duanya, ahli syurga, ahli neraka. Wal arwahu, yang ketujuhnya ialah segala roh-roh. Roh-roh tak menasa. Intaha, alaiha tu orang panggil intaha, harah rumuz dia panggil. Jangan baca jangan. Waqtulifa fi tafsiri qauli, dan diberselisih pendapatlah oleh ulama pada mentafsirkan qaulihi ta'ala, pada mentafsirkan perkataan firman Allah Ta'ala. Mana firman Allah Ta'ala? Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap suatu tu binasa semua melainkan wajahnya, ini zatnya Allah. Selisih lagu mana? Gini. Fa in kana makna kauni syai'i halikan kaunahu qabilan lil halaki fi zatihi. Fa in, maka jika kana adalah makna kauni syai'i, makna bagi keadaan sesuatu, syai' tadi tu halikan, binasa. Jadi binasa tadi tu kaunahu, makna yang dikehendakinya kaunahu, akan keadaannya qabilan, keadaan suatu tu menerima lil halaki, bagi kebinasaan fi zati, pada zatnya. Li'anna, kerana apa? Tak jawab gitu. Li'anna kullama adahu ta'ala, kerana bahawasanya bermula tiap-tiap barang selainnya daripada Allah Ta'ala, mungkinul wujudi, ialah benda yang harus ada saja, bukan wajibal wujud. Mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Tu. Bila mungkinul wujud, artinya qabilun lil adami. Lil adami tu bukan al adami dak tu. Kalau alif la tu kena wak sambung jadi lam. Lil, bukan al adami dak. Tafsir bagaimana mungkinul wujud. Apa makna harus ada? Yani qabilun lil adami. Terima tiada. Dah makna harus ada apa? Harus tiada. Terima tiada. Itu makna harus ada. Bila sebut kata wajibul wujud, wajib ada makna tak terima tak ada. Faham tak? Bila sebut kata mungkinul wujud, artinya qabilun lil adami. Terima tak ada. Lagu tu tu lagu tu. Jawab bagi in tadi tu. In syartiyah lah tadi tu. Fa hadhihi sab'atu mahmulatun ala hadzal makna. Maka ini 7 perkara ni ditanggungkan di atas ini makna. Tu. Artinya apa? 7 perkara tadi tu termasuk juga dalam syai' halikung tu. Tapi apa kata tak menasa tadi 7 perkara tadi tu? Tidak kata kullu syai'in halikung, tiap-tiap sesuatu tu semua binasa illa wajahu. Pakuk mana ni kata 7 perkara tak binasa ni? 7 perkara ni artinya memanglah tidak binasa dengan makna diperkekal oleh Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana tiap-tiap 7 perkara ni mungkinul wujudi qabilun lil adami, maka orang panggil makna dianya ialah apa? Qabilan lil halaki fi zatihi. Tu makna dia. Apa? Menerima bagi binasa pada zatnya. Terima tak arash nak binasa? Terima. Terima tak syurga nak binasa? Terima. Loh nak binasa? Terima tak pada akal? Terima. Kenapa? Semua 7 perkara, arash, kursi, loh, qalam, jannah, syurga, neraka tadi tu, roh-roh tu, semuanya ialah mungkinul wujud. Bila mungkinul wujud, qabilun lil adami. Gitu Maka sebab tu dia kata ayat tu tak ada apa, tak ada bercanggah apa. 7 perkara tu diistisnakan daripada binasa. Kenapa? Maka 7 perkara tu masuk daripada kata makna syai' juga. Masuk juga kullu syai'in halikun, masuk juga 7 perkara ni. Tapi dengan makna apa?
Dengan makna kaunahu qabilan lil halaki fi zatihi. Ya tak? Tu terima akan keadaannya tu. Makna orang panggil syai', apa 7 perkara tadi masuk juga dalam syai' halikun tu. Terima orang panggil akan keadaannya tu menerima bagi binasa pada zatnya. Kenapa? Tiap-tiap 7 perkara ni mungkin rujuk. Bila mungkin rujuk? Qabilun lil adami. Wa in kana makna kaunihi halikan kaunahu kharijan an kaunihi muntafi'an bihi bil imatati au tafriqil ajza'i fahadhihi mustathnatun minal halaki. Jadi kalau kita kata tadi kita kata syait tadi tu masuk habis, tak kira arah kursi. Kalau gitu kena tangguh atas makna apa? Kaunahu qabilan lil halaki fi zatihi. Ya. Wa in kana makna kaunihi, dan jika adalah bermula makna bagi keadaannya, keadaan syait tadi tu halikan, binasa. Makna keadaan sesuatu tu binasa, kaunahu kharijan an kaunihi muntafi'an bihi. Kehendak maknanya kaunahu akan keadaannya syai' itu kharijan, keluarlah ia an kaunihi daripada keadaannya muntafi'an bihi yang jadi dapat manfaat dengan dia bil imatati, dengan sebab apa? Sababiyah. Bil imatati dengan sebab mati, au tafriqil ajza'i, atau terpecah-pecahlah segala juzuk-juzuknya. Kalau orang panggil makna halakun, kullu syai'in halikun. Halikun tu makna apa? Maknanya ialah mati atau pecah, berah, hacul lebur. Fahadhihi, maka ini 7 perkara tadi tu. Arash, kursi, qalam, luh, syurga, neraka dan roh tadi tu. Mustasnatun, orang panggil perkara-perkara yang dikecualikan minal halaki, daripada kebinasaan. Faham tak? Jadi nak cerita katanya kan ayat Quran kata kullu syai'in halikun illa wajahu. Tiap-tiap sesuatu tu binasa semua melainkan wajahnya Allah, yang ni zatnya Allah Ta'ala. Apa lagu mana dengan 7 perkara ni? Boleh pakai 2 makna. Apa makna? 7 perkara ni masuk juga dalam syai', kullu syai' tu. Tapi dengan makna menerima binasa pada zatnya. Kenapa? 7 perkara ni pun mungkin rujuk. Bila mungkin rujuk, qabilun lil adami. Itu. Kalau kita pakai makna halikun tu binasa ngerti? Tu dengan makna mati. Dengan sebab mati ke atau pecah, berah tu. Dia sebut guys kan? An kaunihi muntafi'an bihi bil imatati au tafriq al ajza' tadi. Kalau gitu 7 perkara tadi tu mustasnaya, dikecualikan daripada kullu syai'in halikun tadi. Faham tak? Gitu. Kita nak baca cepat sikit. Tahu dah kata esok ni. Esok ngelah ni. Wa man syakka, dan barang siapa syak la ya man fi syai'in, pada sesuatu sikit pun. Itu makna syai'in, mana pada sikit pun min hadhil asya'i, daripada segala sesuatu yang al-mazkurati, yang telah tersebut tadi. Siapa syak sikit pun daripada apa yang telah dia sebut dah. Mari dulu nak kita duk mengaji dalam kitab ni. Faqad kafara, maka benar-benar telah kafir lah ia. Habis gitu. Mas'alatun hadhihi mas'alatun, ini suatu bermula ini ialah satu perkara yang dibuat tanya akan dia. Idza qila laka, apabila ditanyakan akan dikau, wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, bagaimanakah engkau beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk tu semuanya datang daripada Allah Ta'ala? Fal jawabu, maka bermula jawab, antakula, bahawa engkau katalah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqal khalaiqa, telah menciptalah ia akan segala makhluk, wa amara, dan telah menyuruhlah ia Allah Ta'ala ai bit ta'ati, dengan segala ketaatan, wa naha, dan telah menegahlah Allah Ta'ala anis sayyiati, supaya tinggal daripada segala kejahatan-kejahatan, wa khalaqal lauha, dan telah menciptalah oleh Allah Ta'ala akan luh, wa huwa, dan ia luh tu apa? Lauhun, wa huwa, dan ia luh tu apa tu? Lauhun. Tu satu papan minad durratin, daripada batu permata bayda'a, yang berwarna putih. Tuluhu, bermula panjangnya ma bainas sama'i wal ardi, jarak panjang dia barang antara langit dan bumi. Jarak. Wa irduhu, dan pada lebarnya, jarak lebar pula, lebar tadi panjang dia. Panjangnya orang panggil luh mahfuz ni.
Jaraknya antara langit dan bumi. Wa irduhu, dan lebar dia pula ma bainal masyriqi wal maghribi. Tu. Barang antara timur dan barat. Wa hafatahu, dan bermula tepi kedua-duanya. Tepi loh tu, tepi-tepi dia tu. Ad-durru, ada permata-permata, wal yaqutu, dan batu-batu delima. Waddafatahu, dan bermula pemadamnya. Pemadam bagi luh tu yaqutatun hamra'uh, ialah batu delima yang berwarna merah. Wa asluhu, dan asalnya fil hijri malaki. Tu pada hijri bagi malaikat. Wa huwa fil hawai, asal ianya pada hijri bagi malaikat. Luh ni. Wa huwa, dan ianya luh ni fil hawai fawqas samai, duduk pada udara di atas pada langit. Wa an ibni Abbasin, dan diriwayatkan, wa ruya an ibni Abbasin, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, annahu qala, bahwasanya telah berkata Abdullah bin Abbas, inna fi sadril lauhi, sesungguhnya pada permulaan tulisan bagi luh itu, la ilaha illallah wahdah, dinuhul islamu, wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu, faman amana billahi azza wa jalla wa saddaqa biwa'idihi wattaba'a rusulahu adkhalahul jannata. Ini permulaan tulisan yang ada pada luh. Mana qalam tu permulaan yang ditulis pada luh. Ini ayat dia. Mana? La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah satu-satunya Tuhan. Dinuhu, bermula agama yang diredai oleh Allah Ta'ala tu al-islamu ila Islam. Wa Muhammadun, dan bermula Nabi Muhammad tu abduhu, ialah hambanya, wa rasuluhu, dan rasul utusannya. Faman amana billahi azza wa jalla, maka barang siapa yang berimanlah ia dengan Allah, wa saddaqa biwa'idihi, dan membenarkan dengan segala janji seksanya Allah, wattaba'a rusulahu, dan mengikut akan segala utusannya Allah, adkhalahul jannata, ku permasukkan dia dalam syurga. Wal qalama, ni apa perkataan lauha dalam mati tadi. Wa khalaqal qalama, dan Allah Ta'ala telah menjadikan akan qalam. Apa qalam? Wa huwa, dan ia qalam tu qalamun, satu batang pen, min nurin, yang diperbuat daripada cahaya. Tuluhu, bermula panjangnya qalam ni, kama bainas samai wal ardi, seperti mana jarak di antara langit dan bumi juga. Wa an ibni Abbasin, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas telah berkata, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awal pertama barang yang telah menjadilah oleh Allah Ta'ala ialah al-qalamu. Summa qala, kemudian telah berfirman Allah Ta'ala, lahu lil qalami. Allah Ta'ala kata ke qalam tu, Allah Ta'ala kata ke apa? Uktub, tulis olehmu. Qala, berkata qalam, lahu lillah, kepada Allah pula. Ma aktubu, apa benda aku nak tulis ni ya Allah? Qala, jawab Allah Ta'ala, makana, tulislah akan barang yang telah ada ia, wa ma huwa kainun, dan barang yang ia lagi akan ada, ila yaumil qiyamah, hingga sampai hari kiamat. Apa ma tu? Barang yang lagi akan ada hingga apa kiamat tu? Min amalin, daripada amal, au ajalin, daripada tempuh ajal, au rizkin, daripada rezeki, au syarrin, daripada kejahatan. Tu maka ditulis. Tulis habis. Qalam pun gerak tulis. Tak? Ada makhluk nama ni, ada manusia nama ni. Rezekinya banyak mana, nak baik buruknya lagu mana, syaqawah, saadah. Habis, tulis habis dah. Faham tak? Tu. Fajaral qalamu, maka bergerak. Fajaral qalamu, maka berlarilah oleh qalam. Bima, dengan barang, huwa, bermula ia ma tu kainun, ada ia ila yaumil qiyamah, lagi akan ada ia ila yaumil qiyamati, hingga kepada hari kiamat. Warawa, dan meriwayat Mujahidun, oleh Mujahid al-hadis, akan hadis. Awwalu ma khalaqallahu, bermula barang yang telah menjadilah oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama barang yang menjadi oleh Allah Ta'ala, al-qalamu ialah qalam. Faqala, lalu Allah Ta'ala firman pada qalam, uktub, tulis olehmu al-muqaddar, akan qadar-qadar, akan segala takdir-takdir. Itu mana? Fakataba ma huwa, maka telah menulislah oleh qalam tadi ma, akan barang, huwa, bermula ia barang tu kainu, lagi akan ada, ila yaumil qiyamah, hingga kepada hari kiamat. Tu. Dalam hadis yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala uktub, faqala ma aktub,
ma aktubu qala uktubul qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abadi. Gitu ada hadis macam itu. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sebahawasanya awal-awal barang yang telah menjadilah oleh Allah Taala al-qalam, ialah qalam. Faqala maka berfirman Allah Taala kepada qalam, uktub, tulis olehmu. Faqala maka berkatalah oleh qalam, ma aktubu, apa yang aku nak tulis? Qala jawab Allah Taala, uktubul qadara, tulis olehmu akan qadar, ketentuan, ketetapan. Makana barang yang telah ada ia, wa ma huwa kainun, dan barang yang lagi akan ada ia, ilal abadi, sehinggalah selama-lamanya. Qala rabbi wa ma za aktubu. Habis itu ni hadis lain pula. Qala rabbi wa ma za aktubu. Dalam riwayat lain hadis mari yang kata qala rabbi, kata qalam, ya rabbi, wahai Tuhanku, wa ma za aktubu, apa benda ke aku nak tulis? Lalu Allah Taala kata uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Itu ada hadis mari yang gitu. Uktub, tulis olehmu maqadira akan segala qada-qada ketetapan, kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, hatta sehinggalah taqumas sa'atu, berdirilah oleh hari kiamat. Itu adalah hadis yang lain. Wa innama, dan hanya sanya yajri fin nasi, diperlalukan pada manusia, ala amrin, di atas perintah, qad faragha minhu, yang sungguhnya telah selesailah daripadanya. Wa dzalika, dan demikian, dan bermula kenyataan demikian itu, huwa ialah al-muradu, barang yang dikehendaki, maksud yang dikehendaki, biqaulihi, dengan katanya, biqaulihi, dengan katanya. Apa tu? Biqaulihi ta'ala tu deh. Mana pula rahimahullah tu? Buai rahimahullah, ada rahimahullah. Ada buai. Mana pula ada rahimahullah tu. Tu. Wa zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, huwa ialah al-muradu, ialah maksud, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Taala, wa amarahuma an yaktuba a'malal ibadi. Tu. Wa amarahuma, dan telah menyuruhlah Allah Taala akan kedua-duanya. Mana ahuma tu kembali kepada luh dan qalam. Menyuruh akan kedua-duanya, an yaktuba, oleh bahawa menulislah kedua-duanya, a'malal ibadi, akan segala. Tak payah buat. Salah deh. Batuh, rahimahullah ni kena kepada musannif inilah. Salah. Tak payah buat rahimahullah. Ayat Qurannya qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Belakang tu. Nak cepat-cepat jadi gini semula wa innama, dan hanya sanya yajri fin nasi, diperlalukan pada manusia, ala amrin, di atas satu perkara, qad faragha minhu, sungguhnya telah selesai dah daripadanya. Faham tak? Tu kita duk lalu ni benda tu tulis dah dulu. Faham tak? Tulis dah di lauh mahfuz tu. Kita duk lalu lah ni benda tu tulis dah di lauh mahfuz dulu. Qalam lauh mahfuz dulu tu tulis dah, kita duk gapo lah ni. Nak mati bila, duk kubur mana, ni sebab gapo, syakawah kau saadah, siap dah tulis. Itu mana? Wa innama yajri fin nasi ala amrin qad faragha minhu, dan hanya sanya diperlalukan pada manusia itu di atas perkara yang sungguhnya telah benar-benar selesailah daripada perkara. Wa zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, ay wa bayanu zalika, huwa ialah al-muradu, ialah jangan buat salah al-murad baba bijabah tu buat dah. Huwa ialah al-muradu, makna yang dikehendaki, biqaulihi, yakni biqaulihi musannif, biqaulil musannifi rahimahullahu ta'ala, gitu. Itulah makna yang dikehendaki dengan katanya musannif rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatilah akan dia musannif oleh Allah Ta'ala. Mana musannif kata tu di luar tepi tu, wa amarahuma, dan telah menyuruhlah. Tu mana? Iaitu hak dia duk syarah tadi ke hadis Nabi Abdullah bin Abbas cerita, kata Allah Ta'ala buat qalam, lepas tu Allah Ta'ala suruh qalam tu
Menulis. Baiklah, apa yang telah ada dan barang yang lagi akan ada sampai kiamat. Itulah makna yang dikehendaki oleh musannif pada katanya musannif rahimahullah taala, wa amarahuma, dan telah menyuruhlah oleh Allah taala akan keduanya, akan lauh dan qalam itu, ayat tuba oleh bahawa menulislah kedua-duanya, amal al-ibadi, akan segala amalan-amalan bagi hamba. Baik tak? Tu. Artinya kita ni lalu Tuhan tulis dah. Dah. Tuhan tulis dah. Silap tadi. Jangan buai lagi. Jangan buai. Ya betul. Abul Lais. Biqaulihi biqauli musannifi. Yang ni Abil Lais. Sebab kita duk baca dalam, kita tak perhati dah tepi ni. Kitab mata asal dia nya. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna, sesungguhnya, kulla syai'in, bermula tiap-tiap sesuatu itu, khalaqna, telah kami jadikan hu, akan dia tiap-tiap sesuatu, biqadarin, dengan ketetapan. Apa makna dengan ketetapan? Ai inna kulla syai'in, bahawasanya bermula tiap-tiap sesuatu itu, tiap-tiap satu minal asya'i, daripada segala sesuatu al-makhluqati, tiap-tiap satu daripada segala sesuatu makhluk ni yang kami jadi ni, saghiriha, kecil ke ia makhluk tu, wa kabiriha, besar ke dia makhluk tu, khalaqnahu biqadarin, telah kami jadikan akan dia, akan tiap sesuatu tadi tu dengan qadar. Tu wa qada'in, dengan ketetapan, wa hukmin, dengan keputusan, wa qiyasin, dengan ukuran, madbutin, yang tepat. Itu mana? Wa qiyasin madbutin, dengan ukuran, dengan sakatan madbutin yang tepat. Itu. Wa qismatin mahdudatin, dengan pembahagian yang tersakat. Itu. Wa quwwatin balighatin, dengan kekuatan yang teramat. Itu. Begitu apa? Wa tadbirin muhakkamin, dengan susun atur yang teguh, fi waktin ma'lumin, pada waktu yang diketahui, wa makanin mahdudin, dengan tempat yang disakat, maktubin, wa makanin mahdudin maktubin, dengan tempat yang disakat, yang ditetapkan. Gitu. Gitu lah. Tak kena tu. Betul ya? Wa makanin mahdudin maktubin, zalika fil law. Tak kena tu. Wa makanin mahdudin, dan tempat yang tersakat. Apa tu? Maktubun rasanya tak? Tu kuat titik situ. Maktubun, bermula keselian semua sekali tu. Tu tercatatlah zalika, demikian itu, fil lauhi, maktubun, macam maktubun wa makanin mahdudin, maktubun zalika fil lauhi. Begitu tu. Maktubun zalika fil lauhi, tercatat, tertulislah demikian itu, demikian mana? Demikian makhluk tadi tu, kecil ke besar ke, ketetapan dia, ukuran dia yang tepat, pembahagian yang tersakat, kekuatan yang bersangat, yang tersangat, susun atur yang teguh tadi tu, pada tempat yang tertentu, masa yang tertentu, semua tadi tu tercatat. Zalika maktubun zalika fil lauhi. Gitu. Ribut tobik ni apa beda nak gaduh ni. Tu. Maktubun zalika fil lauhi, tercatatlah demikian itu di dalam lauh, pada lauh, qabla wuqu'ihi, sebelum daripada berlakunya sesuatu tadi tu. Jadi sebelum benda tu berlaku, telah tercatat, tulis dah semuanya di atas lauh mahfuz oleh qalam. Qalam yang mencatat pada lauh mahfuz. Gitulah. Habis itu. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Mustatarun lah.
Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan bermula tiap-tiap yang kecil dan yang besar itu mustatar. Apa makna mustatar? Yani maktubun. Tu ai wa kullu saghirin wa kabirin, bermula tiap-tiap benda kecil dan benda besar Allah Taala minal khalqi, daripada segala makhluk ni, wa a'malihim, daripada segala amalan-amalan mereka itu makhluk, wa ajalihim, dan dari segala tempoh ajal, tempoh masa mereka itu makhluk, maktubun fil lauhil mahfuzi. Itu mana mustatar. Awana mustatar ai maktubun fil lauhil mahfuzi, tertulis, tercatat pada lauh mahfuz. Lauh, papan lauh mahfuz yang dipelihara lah ia papan tu, minasyayatini, daripada segala syaitan-syaitan. Tak boleh syaitan-syaitan tu nak curi tengok, nak tahu gapo hak dicatat tulis pada lauh. Sebab tu setengah-setengah, tidak setengah-setengah, kita ta'lim ada rasanya tak? Cerita kata bahawasanya kilat-kilat tu nak bunuh syaitan-syaitan yang mencuri dengan tu perkhabaran daripada langit. Tu yang mana syaitan-syaitan ni jadi seruai-seruai bagi puak-puak ahli nujum. Nak tahu masa depan. Tu tak dapat. Sebab tu nama luh tu luh mahfuz. Al-mahfuz apa? Yang dijaga, dipelihara daripada apa? Minasyayatini, daripada segala syaitan-syaitan. Wa minatu wa ta'ataf berkata minasyayatin. Luh tadi tu fil lauhil mahfuzi, luh yang tercatat segala takdir makhluk ni di atas papan tadi. Papan tadi tu al-mahfuzi, yang terpelihara lah ia, minaziyadati fihi, daripada pertambahan padanya, wan nuqsani, dan daripada kekurangan. Tu habis itu. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, kataballah, telah menetaplah oleh Allah Taala, maqadira, akan segala ketetapan, al khalaiki, bagi makhluk-makhluk ni, kullaha, semuanya sekali. Tu bila Allah Ta'ala telah tetapkan akan segala takdir-takdir ketetapan bagi makhluk ni, semuanya sekali, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum bahawa menjadilah Allah Ta'ala akan segala langit dan bumi, Allah Ta'ala menetap itu. Allah Ta'ala telah terbuat ketetapan tadi tu bi khamsina alfi amin, dengan masa jarak masanya bi khamsina alfi amin. Berapa? 50,000 tahun tak? 50,000 tahun. Bi khamsi alfi sanatin. Ada juga ayat gitu. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sabda, qaddarallahul maqadira qabla an yakhluqas samawati wal ardina bi khamsina alfa sanatin. Ada ya itu. Tu qaddarallah, telah mentakdirlah oleh Allah Ta'ala al maqadira, akan segala takdir-takdir, qabla an yakhluqas samawati, sebelum bahawa menjadi oleh Allah Ta'ala akan segala langit dan bumi ni, bi khamsina alfa sanatin, dengan jarak masa 50,000 tahun. Bagaimana pula qada muallaq? Kurang faham sikit. Tu. Qada muallaq ni qada yang ditulis pada lauh. Tu. Masalah orang panggil lah apa hadis Nabi tu? Apa dah hadis Nabi tu? La turaddul qada'i illa bid-du'a, ke gitu kan? La apa hadis Nabi punya? La turaddul qada', gitu kah? Illa bid-du'a, gitu kah? Tak ingat dah hadis. Tidak mampulah, tidak boleh menolak akan ketetapan Allah Ta'ala melainkan dengan doa. Tidak dapat menolak ketetapan Allah Ta'ala melainkan dengan doa tu, kena kepada
qada muallaq. Apa qada muallaq? Yang ni qada yang ditulis pada Lauh Mahfuz, yang digantung pada Lauh Mahfuz tadi tu. Lagu mana digantung? Contoh, ditulis pada Lauh Mahfuz tu, contoh kita kata umur Khidir tu sepatutnya 50 tahun, contoh. Ditulis. Tetapi jika tu orang panggil muallaq lah. Ditulis di Lauh Mahfuz tu, tetapi jika Khidir ni menyambung silaturahmi, contoh, maka umurnya tidak 50. Contoh. Gitu orang panggil muallaq. Qada muallaq. Qada yang ditulis pada lauh dalam bentuk gantung. Gitu lah senang. Nak gantung. Tu maka qada tu boleh berubah tu. Nah, boleh berubah. Jadi doa tu boleh merubahkan qada. Qada mana? Qada tadi. Qada hak ditulis pada Lauh Mahfuz dengan jika, dengan ta'liq, dengan muallaq, dengan digantungkan. Tu. Dah. Adapun qada mubram, mana qada mubram? Iaitu ketetapan Allah Taala. Tu. Yang mana hak tu tidak digantung dah. Kita kata umur Khidir dalam ketetapan Allah Taala qada mubramnya. Ialah 70. Maka hak tu 70 tu. 70 tu hak ketetapan sungguh. Ada pun orang panggil hak 50 tadi, dia mari dengan jika Khidir ni bersedekah, jika Khidir ni menyambung silaturahim, maka tidak mati pada umur 50. Tu ada jika tu orang panggil ta'liq tu, digantung tu, muallaq tu. Baik tak? Maka siapa umur 50 Khidir tu sambung silaturahim sungguh, atau yang bersedekah, maka itulah orang panggil qada yang boleh diubah. Ubah apa? Ubah dengan doa, dengan kebajikan, dengan sedekah, dengan silaturahim. Sekira-kira hakikatnya sebenarnya orang panggil qada tu tidak, qada sebenar-benar qada tidak boleh diubah sekali-kali. Mana? Qada hak Tuhan tentu sungguh-sungguh. Ketetapan Allah Taala sedia kala sungguh-sungguh, tak ada digantung dengan jika tu. Hak tu tak boleh nak ubah dah. Kita kata umur Khidir tu 70. Tu qada tetap dah 70. Tak lebih tak kurang. Ajar dia ditulis gitu dah 70. Khidir buatlah sedekah, kau berdoalah banyak, kau sambung silaturahim setara mana pun. Pak siapa 70? Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Habis baik tak? Gitu. Ada di kalu mubrong, ada mubrong ni, duk kalu apanya. Jadi qada sebenar-benar qada tu mubram lah. Adapun qada muallaq, orang panggil qada tu ditulis pada Lauh Mahfuz dengan gantung jika. Adakah mubram ni dengan makna Allah sudah tetap dah dia akan buat atau tidak qada yang? Adakah mubram ni dengan makna Allah sudah tetap dah dia akan buat atau tidak qada yang muallaq tu? Tak faham tu soalan tu. Adakah mubram ini dengan makna Allah sudah tetap dah dia akan buat atau tidak qada yang muallaq tu? Tu. Tetap dah. Qada yang muallaq tu. Yalah. Betul lah. Betul. Betul. Jadi Khidir tadi tu, contoh Khidir tadi ke. Bila siapa umur 50 tu, dia sedekah sungguh. Hak sedekah dia tu, hak dia sedekah tu, hak tu qada mubram dah tu. Qada mubram dah tu. Baik tak? Jadi qada muallaq ni hanya ditulis dengan gantung pada Lauh Mahfuz. Gantung ke mana? Jika. Atau jika tu orang panggil, sebab tu panggil muallaq. Mana gantung? Gantung. Tu. Jadi hak kira-kira hak qada ketentuan Allah Taala sungguh umur Khidir 70, hak tulah hak tak boleh berubah. Tak boleh ubah dah. Buatlah kebajikan lagu mana pun siapa masa, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ya. Maknanya Tuhan tetap dah si fulan ni angkat berdoa sekian-sekian masa, kemudian si dipanjangkan tu dah.
Kemudian si panjangkan umur. Dipanjangkan umur. Ya betul. Yes, betul. Cuma namanya orang panggil ditulis di Lauh Mahfuz tu mu'allaq. Kenapa? Ada jika. Jika. Jika tu bukan makna Tuhan tak tahu. Tuhan tak tentu lagi kira tu sedekah ke silaturahmi dak. Tuhan tentu dah. Tuhan tentu dah. Tuhan tentu dah. Dah. Gitu. Kena bahas. Sebab tu dia kata terpelihara Lauh Mahfuz itu terpelihara daripada pertambahan dan kekurangan. Tak bertambah, tak berkurang. Jadi kita pelik. Qada mu'allaq kata boleh berubah. Berubah situ bukan makna berubah hak asal qada mubram dah. Qada mu'allaq tu hanya diletakkan ta'liq jika saja. Jika. Maka ala kulli hanya kembali kepada mubram belaka. Itu. Gitu orang panggil. Tu. Jalah, betul. Macam asbab seperti sedekah dan doa juga sudah ditentukan juga dalam qada mubram. Ya, betul. Sungguh. Tu. Ya dah. Betul dah. Betul dah tu. Tu. Baik. Jadi apa hikmahnya tu? Ada ulama panggil qada mu'allaq tadi tu. Qada ketetapan Allah Taala yang ditulis pada Lauh Mahfuz dengan cara gantung. Ta'liq mu'allaq digantung. Jika buat gitu, jika kebajikan ni. Hikmahnya supaya kita ni buat amal kebajikan. Itu ya sebenarnya. Dah kita tahu dak di Lauh Mahfuz tu tulis umur kita berapa? Dak tahu. Maka oleh kerana tu kita buat amal kebajikan semua. Mudah-mudahan umur aku panjang umur dia ni. Umur aku panjang. Itu ya sebenarnya. Hikmahnya situ ya. Berdoa, baca Quran, sedekah, buat baik, tolong orang, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hikmahnya apa? Supaya kita tu buat amal kebajikan. Ala kulli hanya qada ketetapan hak Tuhan, hak tak boleh berubah sungguh-sungguh tu. Memang tak boleh berubah dengan apa-apa kebajikan sekalipun. Kalau tidak Nabi Muhammad dah mati lagi kerana dia paling baik sekali. Dia kasih Allah Taala. Tak betul ni. Gitu. Dah? Gitu. Jangan buat jadi warna terpelihara daripada kekurangan, dikurangkan. Memang terpelihara dikurangkan. Artinya hak ditulis di Lauh Mahfuz tu tak kurang sikit pun. Jangan kita anggap kata tulis umur khidr 50 tadi. Lepas tu bila dah khidr buat amal kerja sapuh dah 50 tadi. Jadi 70. Tak, 70 tu ada dah situ. Lepas tu cuma 50 ni buat gantung je dengan amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan tu pun memang tu ada tak dah gapo dia akan buat ya. Tu kena bahas itu. Dah. Itu maksud. Jadi seolah-olahnya la turadul qada illa bid-du'a tadi tu tidak dapat menolakkan ketetapan Allah melainkan dengan doa tadi tu. Orang panggil hadis tu hikmahnya motivasi tu. Motivasi. Tu. Habis itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun, tidak berimanlah oleh hamba seorang hamba hatta yu'mina bi arba'atin, sehingga berimanlah ia dengan segala 4 perkara. Mana yashhadu an la ilaha illallah, menyaksi akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasulullah, dan aku sesungguhnya ialah utusan bagi Allah, ba'athani bil haqqi, diutuskan aku dengan kebenaran. Tu. Lepas tu ada ke apa? Ada jatuh tak situ? Dalam kitab ni wa yu'minu bil ba'thi. Selalu. Tu. Wa yu'minu bil mauti wal ba'thi. Gitu sebenarnya. Hak moleknya gitu. Tu tambah sikit. Wa yu'minu bil mauti wal ba'thi. Gitu. Dan beriman dengan kematian dan kebangkitan. Tapi kalau tengok sini ada dah ba'dal mauti ni dah. Kalau ada dah tak payah tambah lah. Kena dah tu. Kalau hak tak ada ba'dal mauti tambah. Orang panggil wa yu'minu bil mauti wal ba'thi. Sebab hadis hak kita ceknya
Ia mari dengan lafaz lagu tu. Wa yu'minu bil mauti wal ba'si. Gitu. Dan beriman dengan kematian dan kebangkitan. Wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman dengan ketetapan Allah, baiknya ketetapan tersebut dan buruknya ketetapan tersebut. Itu lah. Tapi kalau ada dah ba'dal mauti tak payahlah. Kena masuk lah tu. Tapi kalau kita cek lafaz hadis lah, kita hadisnya mari hadis gitu. Ya syahadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi ba'athani bil haqqi wa yu'minu bil mauti wal ba'si wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dah lah. Kalau ada dah ba'dal mauti tak apa dah. Dah. Tu tak ada. Jadi kalau ada dah orang panggil lafaz ba'dal mauti tak payah tambah dah. Bil mauti di hadapan al-ba'si tadi. Habis fata'atu, maka bermula ta'atu wahya ialah ma yusabu bihi, barang yang diberi pahala dengan dia barang. Itu mana? Itu mana ta'at? Ta'at ni barang diberi pahala dengan sebab dia barang. Bi qada'illahi ta'ala, dengan ketentuan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dengan ketetapannya Allah Ta'ala, fil azali, pada masa sedia kala lagi, ayil qadimi, pada masa zat Allah Ta'ala semata-mata, wa iradatihi, dan kehendaki Allah Ta'ala, wa amrihi, dan perintahnya Allah Ta'ala, wa ridahu, dan keredaannya Allah Ta'ala, wa mahabbatihi, dan kasihnya Allah Ta'ala, wa taufiqihi, dan nikmat taufik Allah Ta'ala bagi, wa takhliqihi, dan penciptaannya Allah Ta'ala, gitulah. Jadi ta'at ni barang hak diberi pahala dengan dia dengan barang. Beri pahala tu dengan sebab apa? Ketetapan Allah Ta'ala pada azali lagi. Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala bagi kekuatan, Allah Ta'ala yang menjadikan, gitu. Qala ba'duhum, telah berkata oleh setengah mereka itu ulama, al-qada'u iradatuhul azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya'i ala ma hiya alaihi. Telah berkata oleh setengah mereka itu ulama, al-qada'u, bermula qada' tu iradatuhul azaliyati, ketentuannya Allah Ta'ala yang bahasa sedia kala, al-muta'alliqatu bil asya'i, yang berhubung kait dengan segala sesuatu, ala ma hiya alaihi, di atas barang yang ia segala sesuatunya, alaihi, di atasnya ma barang, gitu. Wal qadaru pula, qadar tu pula apa qadar? Ijaduhu iyaha, menjadi ia akan dianya. Itu ni, menjadi ia akan dianya, segala sesuatu tu, alama yutabiqul ilma, atas barang yang muafakat akan ilmu. Ni nak cerita kata qada apa makna, qadar apa makna. Bezalah. Ada selisih pendapat oleh ulama. Senang-senang tok guru saya kata, di sisi Asy'ariyah, qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat, qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Kalau Maturidiyah terbalik hak tu. Mana? Qadar kena kepada ketentuan ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah, qada kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Gitulah. Tu. Fal qada'u, maka bermula qada' bimanzilatil asasi. Maka fal qada'u, maka bermula qada' ni bimanzilatil asasi. Adalah ia ditempati pada tempat tapak asas. Wal qadaru, dan bermula qada pula bimanzilatil bina'i, ditempati pada tempat bangunan, pembinaan dah, bangunan. Tu, ini orang panggil perumpamaan lah ni. Faham tak? Artinya, kalau tak ada tapak, bagaimana nak ada bangunan? Tak ada asas, bagaimana nak ada bangunan? Boleh? Kalau tak ada Tuhan tentu, lagu mana Tuhan nak buat? Faham tak? Gitu nak ceritanya. Wal qada'u bimanzilatil alatil kaili. Tu, qada' ni menempati pada tempat alat. Alat apa? Kail ni apa? Penyukat. Alat penyukat lah. Wal qadaru, dan qadar tu pula bimanzilatil makili. Benda hak disukat. Tu, menempati pada tempat benda hak disukat.
Wal qada'u, dan bermula qada' tu bimanzilati ma uidda. Buai alih tu. Ma uidda lilubsi. Gitu. Qada' tu adalah ia menempati pada barang yang disediakan bagi pakaian. Wal qadaru, dan bermula qadar pula bimanzilatil lubsi. Nah, menempati pada tempat pakai dah. Kalau tak ada pakaian, lagu mana nak pakai? Boleh? Gitu. Kalau tak ada benda penyuka, alat penyuka, lagu mana nak suka? Boleh? Tak boleh. Kalau tak ada asah, bagaimana nak ada bina Boleh? Tak boleh. Kalau tak ada qada', bagaimana nak qadar? Boleh? Tak boleh. Maka sebab tu tu tiap-tiap benda hak Tuhan buat, itu semua hak dia tentu. Nah. Ya, betul. Macam mana pula ustaz dengan kehidupan yang abadi dalam syurga? Adakah qada' dan qadar dia dah lengkap? Ya, lengkap dah. Lengkap dah. Yang kata tak lengkap, lengkap habis dah. Wal qada'u bimanzilati taswirin naqashi. Dan bermula qada' tu adalah ia menempati pada tempat taswirin naqashi. Gambaran an-naqashi ni mana? Pelukis. Gambaran bagi seorang pelukis, menggambarkan apa? As-surata, akan satu gambaran fi zihnihi, di dalam kepala otaknya an-naqish tadi. Fi zihnin naqishi tadi. Tu qada' tu adalah ia menempati pada tempat, kalau kita makhluk ya, gambaran seorang pelukis akan gambar di dalam kepala otak dia. Dia nak lukis gapo? Mesti ada bayar dah. Aduh. Lepas tu qada. Wal qadaru, dan bermula qada pula bimanzilati rasmiha. Gitu. Qada tu pula adalah ia menempati pada tempat rasmiha. Apa? Jadi gambar dah. Itu lukis dah. Itu rasmiha maknanya rasmi surah. Itu melukis akan dia akan surah, akan gambar dia tu. Faham tak? Lukis dah, jadilah lukis saya tu. Gitu maknanya. Habis itu. Jadi nak cerita sininya, syarah menjalani di atas pendapat Asy'ariyah ni. Kalau musannif hak sebenarnya atas jalan Maturidiyah ni. Tapi ala kullin minhuma ni, di atas tiap-tiap daripada kedua-duanya, semuanya hak betul berlakulah. Yang betul kita tu beriman dengan qada' dan qadar daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala buat apa yang dia tentu, dan dia tak buat apa yang dia tidak tentu. Dia buat apa yang dia tentu, dia tak buat apa yang dia tak tentu. Jadi bila kita tengok apa yang berlaku ni, itulah yang dia tentu sedia kala lagi. Itulah ketetapan dia sedia kala lagi. Gitu dah. Baik atau buruk tak kira. Wal isyanu ni atah berkata at-ta'atu tadi, dan bermula kemaksiatan tu pula, wahwa, dan ialah maksiat tu ma yu'aqabu alaihi, barang yang diseksakan, yang dijanji seksakan di atasnya barang, bi qada'illahi ta'ala, dengan sebab ketetapan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan perbuatannya Allah Ta'ala, wa iradatihi, dan ketentuannya Allah Ta'ala, ai masyiatihi, itu sama saja. Masyiah tu pun ketentuan Allah Ta'ala juga. Fil azali, pada sedia kala, ayil qadimi, pada masa sedia kala lagi, wa takhliqihi, dan penciptaannya, wa khizlanihi itu. Wa khizlanihi. Khizlan ni artinya lawan bagi taufik tadi. Kalau taufik tu khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah, kalau gitu khizlan tu mana? Khalqul qudrati fil abdi ala al ma'siyah, au ala ma yu'nihi, gitu deh. Gitu. Itu orang panggil khizlan. Khizlan ni orang panggil lawan bagi taufik. Kalau taufik itu mana Allah Ta'ala menjadikan pada hamba tu kekuatan untuk amal ibadat, kalau gitu khizlan tu lawan bagi taufik tadi. Apa? Khalqul qudrati fil abdi alal ma'siyah au ala ma la ya'nihi. Gitu. Allah Ta'ala menjadikan pada hamba tu kekuatan untuk buat maksiat, atau kekuatan untuk buat perkara yang tidak ada manfaat pada agama dia. Dah. Kalau main kat segala tak, berderak, main geng, duduk ngatuk lalu. Segar.
Kalau ngaji ke gapo muzakarah ke ngatuk letih tak ekak tak agak nak kejak-kejak. Jelah tu. Tandanya kita tu orang Allah Taala tak bagi taufik. Ngaji merah putih mata. Kalau megeng cerah putih mata. Kata ni. Tu orang panggil apa? Tandanya Allah Taala bagi khizlan, tidak bagi taufik. Itu mana khizlan? Wa khizlani, baca khizlan. Jangan baca wa khazlan. Khizlan khizlan. Walaisa bi amrihi, tapi padahal wawul hal boleh. Walaisa bi amrihi, padahal bukanlah dengan perintahnya. Maksiat tu bukan perintah Allah Taala. Perasan tak? Kalau taat tadi ketetapan Allah, perbuatan Allah, ketentuan Allah, tu juga perintah Allah, redha Allah, kasih Allah. Faham tak? Tapi kalau maksiat, ketetapan Allah, perbuatan Allah, ketentuan Allah. Nah, kejadian Allah Taala. Nak khizlan Allah Ta'ala bagi nikmat niqmah khizlan dia panggil. Tapi ingat, walaisa bi amrihi, itu bukanlah perintah Allah. Allah tak suruh buat maksiat. Wala bi ridahu, bukan Allah Ta'ala redha dah. Wala bi mahabbati, bukan Allah Ta'ala kasih hal itu. Kita tengok orang buat maksiat ke apa, Tuhan kasih tu, sebab tu Tuhan buat dia jadi buat maksiat gitu ke. Dah. Nah, wala bi taufiqihi, bukan dengan sebab taufik Allah Ta'ala, bukan. Wa'lam, ketahui olehmu, anna madlul al-amri, bahawasanya benda hak ditunjuk oleh perintah, madlul bagi amar, gitu. Wa'lam anna madlul al-amri, nah, ketahui olehmu akan bahawasanya benda yang ditunjuk oleh amar, oleh perintah Allah, ghairu madlulil iradati, lain daripada benda hak ditunjuk oleh kehendak Allah. Gitu maksud. Faham tak? Benda hak Tuhan suruh itu lain daripada benda hak Tuhan kehendak. Tak semestinya benda hak Tuhan suruh itu juga hak Tuhan kehendak. Gitu maksud sini, nak sebut sini. Dah. Faqad yanfakku, maka terkadangnya berpisah. Faqad yanfakkul amru, maka terkadangnya berpisah, bercerai perintah Allah anil iradati, daripada ketentuan Allah. Faqad yanfakkul amru anil iradati, maka terkadangnya bercerailah oleh perintah Allah daripada ketentuan Allah. Mana tiap-tiap benda Allah Ta'ala perintah tu terkadang-kalanya bukan Allah Ta'ala kehendak. Mana? Seperti Allah Ta'ala suruh Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun tu beriman. Lepas tu Abu Lahab, Abu Jahal tu Allah Ta'ala ketentu, Allah Ta'ala kehendak tak beriman? Tidak. Itu situ. Faham tak? Kama bandingannya lagu mana? Ni comel. Bandingan ni kalau nak balas pokok hak lawak ahli sunnah comel sangat. Kama seperti bandingannya seperti mana barang? Iza qatala ibnul hakimi rajulan, apabila telah membunuhlah oleh anak bagi tok hakim akan satu orang laki-laki, amdan, secara sengaja. Kita kata tok hakim ni ada anak dia ni pergi bunuh orang dengan secara sengaja. Fa innal hakimah, maka bahawasanya tok hakim tadi, oleh kerana dia tu tok hakim, dia kena menjalani undang-undang lah, walaupun anak dia sendiri. Fa innal hakimah ya'muruhu, menyuruh akan dia biqatli ibnihi, dengan membunuh akan anaknya, yang ni balas bunuh. Tok hakim tu akan jatuh hukum kamu nak, wahai Zaid bin saya ni, contoh dijatuhkan hukuman mati, hukuman bunuh balas kerana kamu telah didapati bersalah membunuh orang dengan secara sengaja, contoh. Tapi sebagai seorang bapa, sifat dia wala yakunu muridan lahu, sebagai seorang bapa, sifat dia nak tak hukuman tu jatuh, tambah. Tapi dia suruh tak? Dia suruh lah. Tapi dia kehendak tak? Dia tak kehendak. Ini nak cerita kata tidak berlazim antara suruh dengan kehendak. Itu nak cerita situ je sebenarnya. Ada je di manusia pun ada. Tu tengok. Wa ma habis itu. Wala yakunu muridan lahu, dan tidak adalah ia kehendaki baginya. Tak ada. Dia tak kehendak. Anak dia apa? Takkan dia kehendak. Tapi oleh kerana dia hakim yang adil, walau anak pun tetap dijatuhkan hukumnya, walaupun dia tak kehendak. Dah. Artinya tidak berlazim-laziman di antara iradah, suruh
Amar, suruh dengan iradah, dengan kehendak, dengan ketentuan Allah. Habis itu wa makna ridha, dan bermula makna ridha tu pula qabulu syai', terima sesuatu, wal isabatu alaih, dan membalaskan pahala di atasnya sesuatu, au tarkut ta'zibi alaih, atau meninggalkan azab, seksa di atasnya sesuatu. Itu. Wa ammal mubahatu, dan adapun segala benda-benda yang haruh, falaisat bi amrihi ta'ala, maka bukanlah dengan perintah Allah Ta'ala. Fakullu ma alimallahu ta'ala, maka bermula tiap-tiap barang yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala annahu yujadu, akan bahawasanya tiap-tiap barang tu yujadu, akan ada, maknanya akan diadakan, arada wujudahu, nescaya menghendakilah Allah Ta'ala akan adanya tiap-tiap sesuatu tadi. Sawaun, sama ada nu ta'mim pada kata tiap-tiap sesuatu tadi. Tiap-tiap barang Allah Ta'ala tahu kata dia akan buat benda tu. Maka tiap-tiap benda Tuhan tahu kata benda tu dia akan buat, arada wujudahu, nescaya Tuhan kehendak nak mengadakan dia. Sawaun amara bihi, sama ada perkara tu disuruh kau dengan dia perkara, au lam ya'mur, atau dia tak suruh, tak kira. Maksiat Fir'aun, hak jahat-jahat, popok kafir, melau mana sekali setan, Tuhan tahu tak dia benda-benda tu dia akan buat? Tahu. Maka dia buat tak? Buat. Tapi dia suka tak benda tu? Tak? Dah. Faham tak? Gitu. Habis. Summa'lam annal kafira ma'murun bil amali kama huwa ma'murun bil imani. Kemudian ketahui olehmu annal kafira, akan bahawasanya orang kafir itu ma'murun, diperintah ia bil amali, dengan mengerjakan amalan. Kama, seperti mana barang huwa ia barang ia kafir itu ma'murun bil imani, diperintahkan dengan beriman. Tu jadi orang kafir ni pun sebenarnya disuruh juga untuk semaya puasa Raha. Tapi tidak di dunia. Di dunia tak boleh nak paksa lah. Orang panggil talabul iqab fil akhirah, dituntut dengan seksa akhirat kelak dengan api neraka. Wahaza, dan ini pendapat yang mengatakan orang kafir itu diperintah dengan amal juga seperti mana diperintah dengan beriman, inda Syafi'iyati, ini pendapat di sisi Imam Syafi'i. Khilafan ay ukhalifu khilafan, aku menyalahi akan sebagai menyalahilah lil Hanafi, akan pendapat mazhab Hanafi. Lagu mana? Haitsu sekira-kira berkata oleh mazhab Hanafi, innal kafira, bahawasanya orang kafir itu la yakunu ma'muran bil amali, tidak adalah mereka itu diperintahkan dengan beramal, yakni beramal dengan amalan-amalan Islam ni lah, syariat ni. Faham tak? Bal, bahkan huwa ia orang kafir itu, al kafiru ni ma'murun bil imani, hanya diperintahkan dengan beriman saja. Wa daliluhu, dan bermula dalilnya qauluhu ta'ala, ialah firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu. Ini dalil ni bagi mazhab Syafi'i ni. Dalil dua-dua lah, tengok nanti kita baca dulu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan bermula dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaqu, takwalah olehmu akan Allah. Tengok, takwa tu terbenar belaka lah, tak? Beriman pun terbenar, beramal pun ya. Tengok, binaan, kerana dibinakan ala tafsir hazihil ayati, dibinakan di atas bahawa tafsiran bagi ini ayat, indahu, di sisinya, di sisi al-Hanafi. Indahu indal Hanafi ni. Lagu mana kah mazhab Hanafi mentafsirkan ayat ni? Ya ayyuhan nasu taqu, ay ya ayyuhal mu'minu ati'u, wa ya ayyuhal kafiruna aminu, wa ya ayyuhal munafiquna akhlisu. Gitu dah. Tu di sisi mazhab Hanafi. Ya ayyuhan nasu taqu, ay ya ayyuhal mu'minuna ati'u, wahai beriman, beramal ta'atlah oleh kalian. Wa ya ayyuhal kafiruna aminu, wahai orang kafir, berimanlah oleh kalian. Wa ya ayyuhal munafiquna akhlisu,
Wahai orang-orang munafik, ikhlaslah oleh kalian. Itu faham tak? Tu di sisi tafsiran mazhab apa? Mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, ya ayuhan nasu taqu masabihi. Faham tak? Masabihi. Sama saja. Kita dengan acang, dengan leng-long-leng, teng-long-long, sama saja sebenarnya. Dituntut untuk beramal dengan syariat. Tetapi kita ni oleh kerana mengucap dua kalimah syahadat atau keturunan kita Islam, maka kita dapat dilaksanakan hukum di atas diri kita. Li ijra'il ahkami islamiyah fid dunya. Ada pun acang lelong teng lelong tu, hak kafir asli, kafir asal tu, dituntut juga sebenarnya. Tapi oleh kerana tak mengucap kalimah syahadat, maka tidak dituntut di dunia. Tidak talabul fi'li fid dunya, tapi talabul iqa' fil akhirah. Faham? Dituntut dengan seksa akhirat. Jadi seksa akhirat di atas kafir ni bukan hanya kafir dia. Tak semaya, tak puasa, tak tutup aurat, tak haji. Kira azab banyak mana. Sebab tu lah ulama-ulama ni ialah mereka yang an-nazaru ilan nasi bi'ainir rahmati. Mereka yang menilik kepada manusia dengan mata penglihatan kasih sayang. Kasihan belah. Kasihan belah. Itu dah. Habis itu. Kerana apakah ilat pada kata indal Hanafi itu lagu tu? For ta'liliyah, ilat pada kata indahu. Indal Hanafiyah. Fa innan nasa, kerana bahawasanya manusia ala salasati asnafin, di atas 3 segala kelompok. Mana? Pertama, mukminun mukhlisun fi imanihi. Orang mukmin yang benar-benar licin hatinya di dalam keimanannya. Wa huwal ladzi, dan ialah orang mukmin yang licin hati dia, ikhlas di dalam keimanannya, allazi yaqirru bil lisani, yang mengikrarkan dengan lidah, wa yusaddiqu bil jinani, yang membenar, yang menerima di dalam hati, wa ya'malu bil arkani, dan beramal dengan anggota. Itu satu. Wa kafirun jahidun fi kufrihi, dan orang kafir yang jahidun ni mana apa? Engkar fi kufrihi, di dalam kekufurannya. Siapa orang kafir yang ingkar dalam kekufurannya? Wa huwal ladzi, dan bermula ia orang kafir yang ingkar dalam kekufurannya, allazi lam yaqirra bil lisanihi, yang tidak mengakui dengan lidahnya, walam yu'min biqalbihi, dan tidak beriman dengan hatinya. Yang ketiga, wa munafiqun mudahinun. Yang ketiga golongan munafik yang kaki jilak fi nifaqihi, di dalam nifaknya. Mudahin itu asalnya minyak-minyak ni. Dahin ni asal minyak-minyak. Tapi buah makna kita kat jilak kaki jilak. Bila pergi ngapa ni? Ya, saya pun fafak awak juga. Kami istihza' jauh orang beriman ada ke? Dalam surah Al-Baqarah tu. Tu kaki jilak, begitu lalu kaki jilak. Berapa orang hangit ni? Bang bakar tak? Ya, sebelah. Yang duk bakar pondok sudah. Wa munafiqun mudahinun fi nifaqihi, dan orang munafik yang kaki jilak di dalam kenifakannya, kemunafikannya. Lagu mana? Wa huwal ladzi aqarra bilisanihi. Tu ialah orang yang mengakui dengan lidahnya, tapi walam yu'min biqalbihi, padahal tidak beriman di dalam hatinya. Wadahana ma'al mu'minina, dan menjilak-jilak serta orang mukmin. Berminyak-minyak yang menjilak-jilak serta orang mukmin. Kaki mengampu. Boleh agak kaki mengampu. Itu habis. Wahum, dan bermula mereka itu manusia, yusabuna ala ta'ati, diberi pahala mereka itu kerana ketaatannya. Wa yu'aqabuna ala isyani, dan dijanji seksa mereka itu kerana kemaksiatannya. Pakai ala li ta'liliyah. Wa kullu zalika, dan bermula tiap-tiap demikian itu. Apa tiap-tiap demikian itu? Ayis sawabi wal iqabi, pahala dan seksa ni, biwa'dihi ta'ala, dengan sebab janji baiknya Allah Ta'ala, fi ta'ati, pada ketaatan, wa wa'idihi, dan dengan sebab janji seksa, janji menakutinya, janji takutnya Allah Ta'ala. Janji takut apa? Janji seksa lah. Janji jahatnya. Boleh tak? Janji jahatnya Allah Ta'ala fil isyani, di dalam perkara kemaksiatan. Qala Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fa amma man tagha, maka adapun mereka yang tagha, yang melampau, tagu, wa atharal hayatad dunya,
mereka yang mencari-cari habuan-habuan daripada dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kedudukan dia. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan ada pun mereka yang takut akan kedudukan Tuhannya, apa makna takut kedudukan Tuhannya? Qiyamahu baina yaday rabbih, yang berdiri di hadapan Tuhannya, gitu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menegah nafsu daripada ikut keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Habis itu. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatu idza qila laka al-imanu asluhu yatajazza'u ay yaqbalul qismata bi an yaj'ala ajza'an am la, fal jawabu an taqula wallahu a'lam. Sikit lagi. Jangan wallahu a'lam situ. Sikit lagi dah. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatu idza qila laka, apabila dikatakan, yakni ditanyakan akan engkau al-imanu, bermula iman. Asluhu, bermula iman, asalnya, asal iman tu yatajazza'u. Apa yang yatajazza'u? Boleh terpecah juzuk-juzuk. Ay yaqbalul qismata, menerima akan pembahagian, bi an yaj'alal ajza'a, dengan sekira-kira bahawa dijadikan segala juzuk-juzuk. Amla, maknanya adakah iman tu pada asalnya boleh dibahagi-bahagi atau tidak? Tu. Kalau gitu qauluhu al-imanu tu kena baca bil maddil hamzati dah. Idza qila laka al-imanu, kena baca gitu. Bil maddatil hamzati, dengan dipanjangkan hamzah. Kenapa? Iz asluhu, kerana bermula asalnya, asal al-imanu tu al-imanu bihamzataini, dengan dua hamzah tu. Asalnya al-imanu gitu. Jadi kena baca dengan mak. Salah kita baca tadi. Iza qila laka al-imanu, kena baca gitu lah. Kenapa? Karena asal dia bihamzataini, dengan dua hamzah. Lagu mana dua hamzah? Al-imanu yatajazza'u amla, gitu. Adakah iman tu boleh dibahagi atau tidak? Dah. Lepas tu apa ya tak ada tulis hamzah dua tu? Hamzah sa. Faqulibat as-saniyatu alifan, maka ditukarkan hamzah yang kedua menjadi alif. Fatamuddu atau fatumaddu maddan laziman, maka dipanjangkan akan sebagai panjang yang mesti. Gitu lah. Jadi baca tadi al-iman, gitu dah. Fal jawabu, maka bermula jawab, antakula, bahawa engkau kata al-imanu, bermula iman itu la yatajazza'u, tidak boleh dibahagi-bahagi. Kenapa iman itu tidak boleh dibahagi-bahagi? Li'annahu al-imana, kerana bahawasanya iman itu nurun, ialah cahaya, fil qalbi, di dalam jantung, wala akli, dalam akal, warruhi, di dalam ruh, min bani adama, daripada bani Adam. Dah. Izhuwa, kerana ia ayil imanu, kerana ia yakni iman itu, hidayatullahi ta'ala alaihi, ialah hidayatullah tu deh. Tu petunjuk daripada Allah, alaihi ay al-mu'mini, petunjuk daripada Allah di atas orang mukmin. Faman angkara, maka barang siapa yang ingkar, ai jahada, yang berdegil, yang mengingkari, syai'an, akan sesuatu, minha, daripadanya. Apa daripadanya? Ai min kaunil imani hidayatillah. Tu. Min kaunil imani hidayatullah ta'ala tadi tu. Sesiapa yang ingkar daripadanya, daripada keadaan iman tu hidayatullah ta'ala, ialah hidayat daripada Allah Ta'ala, faqad kafara, maka sesungguhnya telah kafirlah ia. Hidayatullah boleh tak? Habis itulah faqad kafara, maka sesungguhnya telah kafirlah ia. Habis itu. Jadi siapa-siapa yang ingkar iman tu ialah hidayat daripada Allah, maka sesungguhnya telah kafir ia. Habis itu masalatun, bermula ini ialah satu masalah. Idza qila laka, apabila dikatakan bagi engkau mal muradu bil iman,
Apakah yang dikehendaki dengan kata iman? Allazi huwa nurun wa hidayatun minallah. Yang ia iman tersebut cahaya dan petunjuk daripada Allah. Fal jawabu, maka bermula jawab, antakula, bahawa engkau berkata, al imanu, bermula iman, ibaratun anit tauhidi, ialah ibarat daripada tauhid. Wallahu a'lam. Baru tu di situ. Baru esok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimna minhu. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah.